Bayangkan, berada di tempat yang panas sehinggakan tapak kasut anda melepuh. Peralatan elektronik anda gagal dan anda boleh memasak makanan tanpa menggunakan api. Astrolab tidak bercakap tentang Zuhrah ataupun gunung berapi. Tidak. Tempat ini adalah planet kita sendiri dan gunung berapi berada jauh dari sini. Tetapi di sini, sekeping daging yang terdedah kepada matahari akan dimasak dalam beberapa jam. Seolah-olah ia telah berada di dalam ketuha. Ya, dan inilah ayat yang biasa diucapkan oleh pelawat yang mengunjungi tempat ini. Kawasan yang sangat panas ini juga pernah menjadi rumah kepada tamadun menakjubkan yang pernah berkembang maju tetapi kini hanya tinggal sisa runtuhannya sahaja. Suhu tertinggi di permukaan planet telah direkodkan di sini oleh satelit NASA. Dikatakan bahawa bakteria juga tidak boleh hidup di sini. Astrolab akan membawa anda merentas padang pasir Lut di Iran. Kenapa gurun yang paling panas bukan Sahara maupun Death Valley? Apakah jenis tamadun purba yang tinggal di sini dan ke mana tamadun gurun Lut ini menghilang? Kita akan menyelami dunia panas ini dan mengetahui dengan lanjut kesan haba panas pada manusia dan peralatan jika berada di sini. Dan adakah kuman tak wujud di sini? Astrolab membawa anda gurun Lut Iran. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Dari segi bahasa Parsi, nama padang pasir Dasht Ilut boleh diterjemahkan sebagai kekosongan, tempat tanpa air, dan kata-kata ini menggambarkan sepenuhnya apa yang dilihat oleh para pelawat yang berani melawat tanah terpencil dan seolah-olah tidak bernyawa ini. Walaupun panas bak lubang neraka dan kemarau yang melampau, landscape yang pelik ini menarik pelancong ke sudut misteri ini. Ia adalah kawasan yang sangat indah, meliputi beberapa lekukan yang dipisahkan oleh tanah tinggi dan formasi aneh asal-usul gunung berapi. Padang pasir meliputi kawasan seluas kira-kira 52,000 km persegi di timur negara itu. Ia memanjang kira-kira 500 km dan lebar berkisar antara 100 hingga 320 km. Sepanjang 2 dekad yang lalu, 2 satelit pemerhatian bumi telah mengukur sinaran inframerah yang dipancarkan oleh permukaan planet di lokasi yang berbeza. Matlamatnya adalah untuk menentukan suhu mereka pada skala yang besar. Radiometer spektrum pengimejan resolusi sederhana modus NASA digunakan untuk tujuan ini. Data modus kerap menunjukkan bahawa suhu musim panas di kawasan gersang ini meningkat melebihi 60 darjah Celsius. Akhirnya, pada tahun 2005, rekod suhu 70.7 darjah Celsius telah dicatatkan di gurun Dasht Ilut. Walau bagaimanapun, suhu tersebut bukanlah suhu siling gurun Lut. Disokong oleh penambahbaikan perisian, penyelidik dari University of California telah menjalankan analisis baru suhu permukaan global pada tahun 2018. Data satelit resolusi tinggi melaporkan bahawa suhu pernah mencecah sehingga 80.8 darjah Celsius di gurun Lut. Tetapi suhu di padang pasir ini sama sekali tidak seragam di gurun ini. Terdapat tempat yang benar-benar tidak subur di mana, walaupun berada pada masa yang singkat, ia adalah berbahaya untuk kesihatan dan juga kehidupan. Tempat yang paling panas di padang pasir dianggap sebagai dataran tinggi gandum berian. Nama diterjemahkan sebagai gandum panggang. Legenda menyatakan bahawa sebuah kafilah terpaksa meninggalkan gandum kargonya di sini satu ketika pada zaman dahulu. Ini kerana unta pun tidak dapat menahan panas dan diputuskan untuk berpindah ke tempat yang kurang berbahaya dengan sedikit muatan. Selepas beberapa lama, apabila unta itu pulih sedikit, lelaki itu kembali ke dataran tinggi tetapi mereka mendapati bahawa gandum itu hangus hingga garing. Bagaimana padang pasir ini terbentuk? Pertama sekali, kita perlu mengetahui bagaimana kawasan sedemikian yang seolah-olah berada di planet lain. Bukan 100% gurun Lut ini mempunyai padang pasir, malah ia bukan kelihatan seperti ini pada zaman dahulu. Secara geografi, gurun ini berbeza sebelum ini. Astrolab tidak mengatakan bahawa dahulunya ia adalah hutan, tetapi para saintis percaya bahawa jutaan tahun yang lalu terdapat hamparan laut pedalaman di sini yang mungkin merupakan kesinambungan dari Laut Arab selepas pelanggaran benua purba Laurasia dan Gondwana. Bentuk muka bumi berubah tidak dapat dipulihkan. Kubonin, banjaran Iran Tengah di banjaran Gunung Zagros yang terletak selari dengan Teluk Parsi muncul di wilayah Iran moden. Dari dasar laut, lembangan besar tanpa saliran terbentuk yang bertukar menjadi padang pasir Dasht Ilut dan Dasht Ikavir. Di bawah pengaruh terik, air tersejat atau diserap ke dalam tanah. Apa yang tinggal di laut purba adalah beberapa tasik masin dan dataran Belaya Kavir. Kini, gurun Lut terdiri daripada tanah pamah berselang-seli dengan banjaran gunung.
dan pembentukan gunung berapi yang luar biasa dengan ketinggian sehingga 2 km. Permukaannya ditutup dengan tanah liat, kerikil, pasir dan runtuhan. Terdapat juga banyak paya garam yang mewakili tanah dengan garam mudah larut. Di bahagian selatan padang pasir Lut, bersebelahan dengan kaki banjaran Kubonian, terdapat lekukan pengedap yang dipanggil Nemeksa. Di kebanyakan bahagian, kawasan itu dilitupi dengan Yardang, iaitu bentuk bumi rabung dan alur di kawasan gurun yang terbentuk akibat hakisan lelasan angin ke atas batuan yang mempunyai daya tahan lulu hawa yang berbeza-beza. Ketinggian Yardang di padang pasir yang berdebu mencapai 80 meter. Ia adalah mercu tanda sebenar padang pasir dari jauh. Kelihatan seperti runtuhan pasir yang dilitupi bandar asing gergasi. Yardang tempatan dianggap sebagai terbesar di bumi. Tenggara rantau ini dikuasai oleh pasir dan bukit pasir terbentang hingga ke ufuk. Dari semasa ke semasa, ribut debu yang teruk berlaku di sini. Kepelbagaian landscape di bahagian padang pasir ini sangat mengagumkan. Terdapat bukit pasir setinggi 300 meter yang juga antara kawasan dengan geografi bukit pasir mengagumkan di dunia. Persoalan utama kini adalah kenapa Gurun Lut sangat panas. Secara asas, Gurun Lut dikelilingi oleh gunung dari semua sisi. Disebabkan itu, udara lembap dari Laut Mediterranean dan Arab tidak dapat mencapainya. Akibatnya, kawasan dengan haba tinggi terbentuk. Tahap kelembapan di padang pasir adalah sangat rendah. Ia berkisar antara 20 hingga 40%. Menjadikan rantau ini antara pesaing utama bersama Gurun Atacama di Chile. Ia biasanya menerima kurang daripada 30 mm hujan setahun. Seolah-olah tidak berlaku hujan di sini. Dalam keadaan sedemikian, sudah tentu sukar untuk mengharapkan kehidupan berkembang maju di sini. Malah, habitat alam semula jadi tidak berkembang dengan sempurna jika dibandingkan dengan oasis. Terdapat hanya beberapa spesies tumbuhan dan ia terletak di pinggir padang pasir kaki gunung. Malah terdapat sungai yang berasal dari kawasan ini. Ia berasal dari pegunungan utara Birjan. Kadang-kala, air mencapai bahagian tengah padang pasir tetapi menyejat dengan cepat di rawang garam. Airnya sangat masin, jadi tumbuh-tumbuhan sangat jarang di sini walaupun terdapat oasis. Pada September 2020, spesies krustasea yang baru ditemui di padang pasir, udang Cryptus fahimi, ditemui di tasik kecil yang muncul di bahagian selatan padang pasir. Menurut Dr. Hossein Raji, haiwan ini boleh bertahan selama beberapa dekad dalam sedimen kering dan keluar daripada antibiosis semula jadi sebelum musim hujan. Jika haiwan kecil pun bergelut untuk terus hidup di tempat ini, apatah lagi manusia. Fakta bahawasanya terdapat manusia tinggal di sini ribuan tahun yang lalu sangat mengagumkan. Dan ia bukan hanya beberapa suku kecil tetapi mencakupi seluruh tamadun. Perincian mengenainya sedang diteliti dan menunjukkan beberapa hasil yang mengagumkan. Shahri Sokhteh. Sekarang kita akan menuju ke tempat yang menakjubkan, yang terletak bukan di padang pasir Lut itu sendiri tetapi hampir di pinggirnya. Pada tahun 1967, di timur Iran, di wilayah Sistan dan Baluchistan, di tebing sungai Helmand, sisa runtuhan kota purba Shahri Sokhteh telah ditemui. Dalam bahasa Parsi, ia bermaksud bandar yang terbakar dan ini bukanlah metafora tetapi gambaran tragedi kota yang mendalam dan mungkin keseluruhan tamadun. Bandar ini diasaskan sekitar 3,200 sebelum Masih. Ia mencakupi kawasan seluas lebih 150 hektar. Sangat luas. Saiz ini menjadikan Shahri Sokhteh antara bandar terbesar di awal tamadun manusia. Kerana keadaan politik yang rumit, tiada penggalian dilakukan untuk tempoh masa yang lama. Penempatan unik ini mula dikaji secara tetap hanya pada abad ke-21 dan pastinya banyak yang perlu dikaji di sini kerana tempat ini mempunyai air terjun yang menakjubkan dengan penemuan pelbagai misteri lain. Masalahnya ialah walaupun terdapat banyak penemuan, ia memberi lebih banyak soalan daripada jawapan. Jika diperhati dengan baik, misalnya, tembika yang dilukis oleh tamadun kota ini tidak serupa dengan mana-mana yang wujud pada masa itu. Baik tamadun Ilam yang ditemui di barat Iran pada zaman itu maupun tamadun Harappa dari lembah Indus. Ahli arkeologi tidak menjumpai sebarang senjata di Shahri Sokhteh. Dan tidak ada sedikit pun petunjuk bahawa terdapat mana-mana pahlawan maupun panglima perang di dalamnya sama sekali. Ini secara ringkasnya sangat pelik kerana mustahil metropolis seperti itu tidak mempunyai musuh pada masa itu. Atau adakah kota ini sangat bertuah kerana aman tanpa perang? Sebenarnya tidak, kerana sejarah bandar itu menunjukkan tempoh yang sangat tragis dan kita bercakap tentang lebih daripada 1000 tahun kewujudan bandar itu.
Sejarah Syahri Suktih dibahagikan kepada 4 peringkat. Selama 11 abad, wilayah yang diduduki oleh bandar yang meningkat sebanyak 1.5 magnitud daripada 10 hingga 150 hektar. Dalam tempoh ini, bangunan monumental, kawasan kediaman, bengkel pertukangan dan tanah perkuburan besar telah didirikan di bandar. Bandar ini terus berkembang dan membangun. Malangnya, ia tidak bertahan lama. Kota itu musnah sepenuhnya dijilat api sebanyak 3 kali. Dan ia telah dibina semula 3 kali. Sebab kemusnahan dan pembangunan semula 3 kali metropolis ini masih tidak jelas. Penduduknya pula sangat padat. Ini terbukti bukan sahaja dari kawasan yang diduduki, tetapi juga dari tanah perkuburan. Dengan sekurang-kurangnya 40,000 kubur ditemui oleh ahli arkeologi di salah satu bahagiannya. Ia merupakan skala yang luar biasa pada masa tersebut. Dari luar, ia kelihatan seperti filem science fiction tentang tamadun asing di planet padang pasir. Kota ini berbeza bukan sahaja dari zaman moden, tetapi juga dari mana-mana tamadun jiran pada masa itu. Hari ini, ahli arkeologi Iran menganggarkan bahawa hanya 4 hingga 5% daripada kawasan Syahri Suktih telah digali. Tak banyak yang kita tahu mengenai tamadun menakjubkan yang mengasaskan bandar itu. Sesetengah penyelidik mencadangkan bahawa ia tergolong dalam budaya jiraf, iaitu pada zaman gangsa antara 3 hingga 1 abad sebelum Masihi. Tetapi bandar ini agak berbeza daripada tapak bersejarah utama yang terakhir. Menurut saintis Iran dan zaman purba, Gurun Lut berfungsi sebagai penghubung kuat antara timur dan barat. Ia tidak begitu panas pada masa itu. Kita telah pun melawat tempat-tempat paling menarik di sekitar padang pasir Lut. Kini, kita akan meneliti dataran tinggi Gandum Berian. Di sini anda akan mengetahui lebih mendalam titik terpanas dunia ini. Apa yang berlaku kepada perkakas dan elektronik? Adakah sekeping daging akan digoreng jika dibiarkan di bawah sinar matahari? Atau adakah ia mitos semata-mata? Dan bahaya apakah yang mungkin menunggu di tempat yang paling tak dijangka ini? Dan adakah ia boleh menjadi hos kepada bakteria? Dikatakan bahawa tempat ini sangat berbahaya, sehingga kan jika anda melawatnya semasa bulan-bulan musim panas, ia dilarang oleh pihak berkuasa Iran, melainkan anda mempunyai permit khas. Maka anda dibenarkan ke dataran tinggi Gandum Berian walaupun dengan hanya berjalan kaki. Perjalanan anda boleh dilakukan dengan kereta dan dibantu dengan pemandu pelancong pada suhu 60 darjah Celsius. Suhu udara dalam bayang-bayang mencecah 45 darjah Celsius dan instrumen masih berfungsi seperti biasa, akan tetapi akan menjadi lebih teruk dari sini. Jika anda ingin berada di udara terbuka selama lebih daripada 2 minit, anda perlu menutup anggota badan anda termasuk juga tangan anda. Anda akan mengambil masa kira-kira 2 jam dengan kereta untuk sampai ke bahagian paling panas di padang pasir, dan itu pun hanya ke pinggirnya sahaja. Kerana pemandu tersebut tidak akan pergi lebih jauh. Peralatan juga tidak boleh menahan suhu sedemikian. Tayar kereta turut dikempis dengan ketara supaya tak pecah. Biasanya, ia selalu tak membantu kerana sering terdapat batu-batu tajam di dalam pasir. Hanya mereka yang berani sahaja berjaya sampai ke tengah gurun itu, walau dengan berjalan kaki sepanjang jalan, dan ia merupakan satu bentuk penyiksaan bagi mana-mana sang pengembara yang berani mengambil risiko. Elektronik mula gagal dengan cepat sepanjang perjalanan. Termometer laser isi rumah tidak berfungsi. Telefon pintar dinyah aktif kerana terlalu panas. Jika anda tidak memberitahu perkhidmatan khas tentang perjalanan anda lebih awal, anda berkemungkinan besar tidak dapat menghubungi bantuan dan mungkin akan mati. Instrumen yang lebih canggih yang mampu berfungsi dalam keadaan sedemikian menunjukkan suhu permukaan hampir 70 darjah yang telah direkodkan oleh satelit NASA. Ia menjadi sukar untuk bernafas. Hampir mustahil untuk menelan sesuatu. Mulut anda kering selepas hanya beberapa nafas. Anda perlu minum sebahagian kecil air hampir tanpa henti, dan menyimpan air dengan banyak adalah sangat digalakkan. Angin meningkat deras dan seperti anda boleh meneka dengan mudah, ia tidak memberikan kesejukan biasa, sebaliknya membakar kulit anda. Anda hanya boleh bergantung pada nasib anda untuk mengelakkan ribut pasir yang bermakna kematian yang nyata. Walau bagaimanapun, angin tempatan mencipta hakikat angin yang kuat dan menjadikan batu tempatan kelihatan sangat menarik. Anda perlu segera menghala ke dataran tinggi Gandum Berian, Buran, dan tidak boleh menunggu lama di titik tersebut. Sepanjang perjalanan, anda akan rasa sesuatu yang tidak kena dengan kasut anda. Hampir tidak ada kasut yang boleh menahan suhu sedemikian. Kasut akan cepat cair dan mulai tertanggal. Walaupun anda menggunakan kasut sepanjang perjalanan, habanya tetap membakar tapak kaki anda. Berdiri di satu tempat menjadi semakin sukar. Anda tidak boleh memegang objek logam dan beberapa plastik cair. Masalah lain ialah cahaya matahari.
Anda tidak boleh melakukan apa-apa di sini tanpa cermin mata hitam gelap. Anda hanya akan menjadi buta dan anda memerlukan bukan sahaja cermin mata yang hitam gelap yang bagus, tetapi jenis yang digunakan oleh pendaki gunung yang mendaki Everest. Mata anda memerlukan perlindungan bukan sahaja di bahagian depan, tetapi juga di bahagian tepi. Malah cahaya matahari yang dipantulkan dari tanah benar-benar boleh membakar mata anda. Apabila suhu melebihi 50 darjah, setiap darjah tambahan terasa secara fizikal semakin teruk. Perbezaan antara 32 dan 33 darjah terasa sama sekali tidak sama dengan antara 52 dan 53 darjah Celsius. Walau bagaimanapun, dengan haba sedemikian, masih terdapat banyak tanda kehidupan di sini. Ini amat ketara pada waktu malam kerana pelbagai jenis makhluk serangga berpusu-pusu dan merangkak ke arah cahaya. Tetapi banyak sumber mendakwa bahawa tiada kehidupan di dataran tinggi gandum berian itu sendiri, sama seperti di Marikh maupun Utari. Setiap langkah semakin sukar untuk diteruskan. Bukan hanya orang tempatan yang terasa sangat panas di sini. Mereka yang telah menunggang unta selama bertahun-tahun juga tidak dapat bertahan. Menurut legenda, unta yang mengembara selama berminggu-minggu juga tidak dapat berjalan, hampir merangkak dengan kaki yang goyah. Kita akhirnya tiba ke dataran tinggi gandum berian. Tempat ini sangat simbolik, iaitu gandum panggang yang diterjemahkan daripada bahasa Parsi. Jika kita lihat dua imej ini, salah satunya ialah Marikh, satu lagi ialah dataran tinggi gandum berian. Bolehkah anda memberitahu yang mana satu menunjukkan planet kita dan yang mana satu Marikh? Di sini, anda boleh memanaskan telur dengan mudah tanpa menggunakan api. Dan bukan itu sahaja, sekeping daging mentah yang dibiarkan selama 2 jam akan dimasak di bawah sinar matahari, dan jika dibiarkan selama 1 jam lagi, ia akan masak sepenuhnya. Tetapi dataran tinggi gandum berian bukanlah kecil dan kita masih mempunyai 100 meter terakhir untuk pergi. Landscape Marikh ini tidak berubah. Kita melihat pasir dengan taburan serpihan basalt hitam dingin di sekelilingnya. Warna hitam yang menyebabkan haba melampau. Tempat ini mengancam nyawa anda. Walaupun anda cukup bernasib baik kerana berada dalam kesihatan somatik yang baik, hidung anda mungkin berdarah. Anda mungkin mula menggeletar. Tempat ini sangat tidak sesuai untuk manusia dan sesetengah haiwan. Bagaimana dengan bakteria? Sebenarnya terdapat serangga yang mampu bertahan di gurun ini. Jika serangga mampu hidup, maka organisma mikrob sudah tentu wujud. Gurun Lut adalah perangkap maut dan perlu dijauhi demi kebaikan anda. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.